Bertemu kembali dalam Majalah 3. Sagon sejenis makanan tradisional yang dihasilkan daripada adunan beras pulut, gula dan kelapa. Namun ramai di kalangan generasi muda, baik di bandar maupun di luar bandar, yang tidak mengenali makanan ringan ini kerana ia semakin terpinggir. Sebenarnya, hidangan makanan ringan seperti sagon adalah satu daripada aset budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Justru bagi memastikan makanan ringan ini tidak dilupakan, seorang anak muda yang berjiwa besar berasal dari utara Semenanjung berkongsi harapan kepada Mazlin Nordin agar sagon yang diusahakan dapat menembusi pasaran luar. Zaman kanak-kanak sentiasa dipenuhi dengan bermain bersama rakan-rakan, terutama waktu cuti sekolah atau waktu terluang. Selepas penat bermain, tak kala diberikan makanan ringan atau kudapan seperti sagon, pasti menambah keriangan kepada mereka. Terletak di Padang Lati, Kangar Perlis, individu yang bertanggungjawab mengusahakan sagon, makanan tradisi yang makin terpinggir, adalah Mazairi Marizan, 25 tahun. Bermula dengan membuat sagon dengan kuantiti 2 ke 4 kilo sehari, kini Mazairi atau mesra dengan panggilan Mai menghasilkan 20 ke 30 kilo serbuk sagon sehari. Perniagaan bermula sejak 7 tahun lalu secara kecil-kecilan adalah cetusan ilham neneknya yang tidak mahu makanan ringan tradisi ini lenyap ditelan zaman. Sebelum menggunakan mesin khas, Mai dan neneknya terpaksa menggunakan tulang 4 kerat untuk menggoreng adunan sagon dan ternyata satu proses meletihkan. Setelah hampir 2 tahun melakukan secara manual tanpa putus asa, akhirnya Mai berjaya membeli mesin menggoreng sagon berharga RM6,500. Apa nak edak sagon ni kira orang satu Malaysia lah. Kebanyakan yang saya pergi oleh kedai Pulau Pinang tak pernah lagi lah orang jual sagon. Tu yang saya dulu lah. Ada lah juga, tapi tak tahan lama. Dalam masa 3 bulan, 4 bulan tu berhenti lah. Kenapa tu dia berhenti dah? Yang berhenti tu yang saya pernah sembang tu lah, macam makcik berhenti ni apa lah, pasal ada yang tak larat, ada yang sakit. Memang rumit lah itu. Itulah macam saya duk kacau lah. Tak boleh berhenti berapa saat. Kalau berhenti berapa saat dia cepat hangit. Tengah makcik tak tahan pasal tu lah. Ini lenguh-lengah pun ada. Pembungkusan sagon secara manual ini secara tidak langsung dapat menambah pendapatan sampingan 3 pembantunya yang terdiri daripada jiran tetangga. Sagon yang menggunakan jenama Arzek, nama singkatan Mai, hanya dapat dihasilkan di antara 1,200 ke 1,500 bungkus kecil sehari. Setiap sebungkus berharga 20 sen. Permintaan menggalakkan di utara Semenanjung tetapi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya Mai. Dia telah membeli mesin pembungkusan yang lebih canggih. Berikutan dibelenggu masalah kewangan, Mai tidak dapat meneruskan operasi. Dengan menggunakan mesin terbabit di antara 5,000 ke 7,000 bungkus dapat dihasilkan setiap sehari. Mai terus bertekad memperkenalkan sagon yang tidak begitu dikenali generasi muda hari ini. Nak cuba nak perkenalkan sagon satu Malaysia lah, nak bagi
nak bagi itulah anak-anak muda kenal. Rumah je saya apa tak kenal lagi saga. Tu yang masalah. Pernah lah berlaku kat Kementerian apa kan. Tanya tokai pun duduk belak-belak ni apa benda ni. Dia kata saga apa subuh. Dia kata dia nak cubalah jual tengok. Tengok habis masa 3-4 hari. Pasal budak-budak pun tengok tahu ni tepung apa panggil. Tu lah. Tu yang saya nak kenal macam kaedah packaging baru macam tu nak tembus ke pasar raya pasar borong, nak bagi semua kenal lah subuk saga ni. Hampir setiap petang, Mai ditemani ibunya, Marinah Muhammad Rahus, menghantar sagon dipesan di pekedai. Berkat usaha gigih pemuda berjiwa besar ini, lebih 800 buah kedai runcit menjadi pelanggan tetapnya. Mai sendiri menghantar pesanan sagon ke kedai-kedai runcit di sekitar Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Langkawi. Lazimnya selesai urusan jual beli, Mai sendiri akan menyusun serbuk sagon kerana dia sememangnya seorang yang ringan tulang. Laziz Home Bakery di Kangar ini antara kedai yang telah menjadi pelanggan tetap Mai sejak 3 tahun lalu. Sambutan dia memang memuaskan lah. Kalau kita letak kan, ramai orang datang beli. Dia bukan datang satu-satu dan beli satu-satu, tapi beli banyak-banyak. Bagi penggemar sagon, anda tidak digalakkan bercakap ketika mengunyahnya, dikuatiri tersembur. Mai turut menyediakan bungkusan khas sagon dijadikan pengganti bunga telur bagi majlis perkahwinan. Permintaan tinggi lazimnya diterima pada hujung tahun kerana ketika itu banyak majlis walimatul urus diadakan. Jika ada kemahuan, pasti ada jalan. Tidak mustahil satu hari nanti jenama Arzek Sagon bakal memenuhi pasaran antarabangsa.